Okey, soalan 3. Jadual menunjukkan permintaan dan penawaran buah tuku. Okey, kita cuba tengok jadual yang telah disediakan. Kita ada P kurungan RM, QD. QD ini merujuk kepada kuantiti diminta, kg, dan QS, kg. QS ini merujuk kuantiti ditawar. Okey, kita dapati bahawa harga yang ditunjukkan pada jadual ini, harga dia adalah semakin meningkat. RM1, RM1.50, RM2, RM2.50 sehingga RM3.50. Okey, so Miss pun tunjuklah. Okey, harga dia semakin meningkat. Okey, cuba tengok kuantiti diminta dia. Kita dapati bahawa kuantiti diminta dia daripada 1,600, 1,400 sehingga 600. Okey, so menunjukkan kuantiti diminta dia sudah turun. Jadi, apakah hukum ini? Oh, permintaan. Ya, hukum permintaan. Thank you. Sekarang kita cuba tengok QS dia pula. Okey, 700, 800, 900 sehingga 1,200. Kita dapati QS meningkat. Harga naik. QS naik. Apakah hukum tersebut? Hukum penawaran, Miss. Okey, thank you Rusaidi. Sambung soalan A. Berapakah harga dan kuantiti keseimbangan? Okey, so sekarang dia nak keseimbangan. So dekat sini, sebelum kita tunjuk yang ini, kita kena tulis syarat keseimbangan dulu. Apakah syarat keseimbangan? Kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Ya, thank you. Ingatlah QD sama dengan QS, QS kuantiti ditawar. Okey, Syafiqah belum habis lagi. Cuba tengok jadual ini. Bagi tahu saya kuantiti keseimbangan dia berapa? Yang sama punya. 1,000. Okey, harga keseimbangan berapa? RM2.50. Okey, Syafiqah. Okey, jadi sekarang dengan adanya ini kita tulislah kuantiti keseimbangan QE. E itu keseimbangan merujuk kepada sama dengan 1,000. Okey, ingat 1,000 dekat sini jangan tulis unit sebab ini soal kata kg. 1,000 kg. Okey, kemudian kita cuba tengok harga. Harga keseimbangan. Kita rujuk RM2.50. So tulis RM RM2.50. So itulah cara kita nak tulis. Okey, lagi pun soalan dekat sini dia tulis berapa. So dekat sini pelajar boleh terus dapatkan jawapan melalui jadual sahaja dan tak perlu tunjuk pengiraan dan cari fungsi QD QS, tak perlu. Kalau dia kata hitung ataupun tunjukkan pengiraan, barulah kita tunjuk. Sekarang bukan hitung, dia tanya berapa. So kita terus jawab je. Lagi pun maka dekat sini satu je. So inilah jawapan dia. Okey. Okey, kita sambung. Soalan B. Okey. Lakarkan raja yang menunjukkan keseimbangan pasaran pada buah tuku. Okey. Keseimbangan pasaran, lakar raja. So sekarang Miss akan tunjuk macam mana kita nak lakar raja. Okey, ini B ya. So raja keseimbangan kita ada paksi Y. Paksi Y, paksi X. Paksi Y ini kita labelkan P kurungan RM. Yang ini asalan. Paksi X ini pastikan you label Q sahaja. Jangan tulis QD ataupun QS. Okey, tulis Q sahaja. Okey, lepas tu kurungan. Dia adalah kg. Dan ini adalah keseimbangan pasaran kan. Jadi dia terdiri daripada kelok permintaan dan kelok penawaran. Apakah bentuk kelok permintaan? Cerah ke bawah, dari kiri ke kanan. Mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, kita labelkan T. Syarul belum habis lagi. Kelok penawaran pula bentuk dia. Untuk dia mencorong ke atas dari kiri ke kanan. Okay, thank you. So S yang asal punya kita letak kosong-kosong. Kemudian titik keseimbangan, kelok D bersila dengan kelok S titik ini kan. Inilah titik keseimbangan I kosong. Harga keseimbangan, okey, tadi kita sudah cari. Harga keseimbangan itu RM2.50. So pelajar pun tulislah RM2.50. Okey, ini RM2 lah. Kemudian kuantiti keseimbangan, buat total line, kuantiti 1,000 kg. So itulah jawapan untuk bahagian B. Senang je. Okey, okay, sambung. Soalan yang seterusnya. Okey, okay, saya buat yang baru ya. Okey, soalan yang seterusnya, soalan C tu. Kita cuba tengok apa yang berlaku pada tingkah harga buah tuku RM1. Okey, kita cuba tengok RM1 yang ini. Okey, harga buah tuku RM1. Kita dapati bahawa QD sama dengan 1,000
kg, kita dapati bahawa QS sama dengan 700 kg. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah hubungan QD dengan QS? Apa lebih daripada apa? QD lebih daripada QS. Berlaku Berlaku apa tu? lebihan permintaan. Okay, thank you. Jadi sekarang kita pun tulislah jawapan C ya. Okay, pada tingkah harga R sama dengan RM1, so kita bagi tahulah QD melebihi QS. Okay, jadi berlaku apa? Berlakunya lebihan permintaan. Okay, belum habis lagi sebab ini soalan kuantitatif. Pelajar kena bagi tahu lebihan permintaan itu sebanyak berapa? 900 900 apa? kg. Ya, macam mana Syafiqah dapat 900 kg ni? 1600 tolak 700. Okay, thank you Syafiqah. Okay, so itulah cara jawab dia. Okay, saya ulang jawapannya. Apa yang berlaku pada tingkat harga buah tuku RM1, pelajar salin balik yang ini. Pada tingkat harga buah tuku RM1, okay, adalah didapati kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawar, iaitu berlakunya lebihan permintaan sebanyak 900 kg. Buat kurungan 1600 tolak 700. So, jawapan dia adalah macam ini. Cuma Miss ringkaskan jawapan dia saja. Diorang tulis dalam ayat yang penuh. Okay? Okay, kita sambung. Soalan yang seterusnya. Miss, Ya, siapa panggil? Ya, saya ada Hasif. soalan Hasif. Ya. Kalau saya tulis terbalik boleh ke? Terbalik bermaksud? Saya tulis berlakunya lebihan permintaan sebanyak 900 kg pada tingkat harga buah duku RM1. Ada tulis QD lebih QS. Ada? Kalau semua ada, kalau you terbalik pun tak apa. Janji ada semua benda ni. 1, 2, 3, 4. Oh, Okay? okay. Ayat itu you nak susun macam mana pun tak apa. Saya tulis ini yang pertama kena ada. Okay? Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Susunan itu tak penting. Pastikan you ada 4 benda ini sahaja. Okay, Hasif boleh? Okay, thank you Miss. Okay. Sekarang kita sambung. Okay, kalau ada soalan boleh tanya terus ya. Okay, kalau tak ada tanya itu saya anggap you orang faham lah. Ya, Syarul nak cakap apa further? Miss, kalau I buat dalam simbol tak boleh. Simbol. Kalau simbol you buat yang ini okey, QD melebihi QS. Kalau ini tak boleh, ini tulis penuh. Alright, thank you Miss. Okay. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada kita teruskan soalan D. Jika kuantiti yang ditawarkan meningkat sebanyak 300 kg pada setiap tingkat harga. Okay, so nampak kuantiti yang ditawarkan. So kuantiti yang ditawarkan maksud yang inilah. Okay, dia kata meningkat sebanyak maksud pada setiap tingkat harga. Tingkat harga 1, dia tambah 300. RM1.50 dia pun tambah 300. Tambah 300. Sehingga akhir sekali. Semua pun tambah 300. Dan sekarang soalan dia minta anda buat apa? Sediakan jadual permintaan dan penawaran yang baru. So, bermaksud kita kena buat jadual yang baru. So, ini soalan dia. 1 Roman. Okay, sediakan jadual. Inilah jadual ya. Okay, so ini P kurungan RM. Ini QD kurungan kg. Yang ini QS kurungan kg juga. So, untuk P dengan QD dia tak ada perubahan. Jadi kita salin balik. RM1, RM1.50. RM2, RM2.50. RM3, RM3.50. Okey, kena buat macam ni. QD tak ada perubahan, salin balik data dia 1600, 1400. Lepas tu yang ini 1200, 1800, 600. Jadi ini adalah maklumat yang baru. Okey, so sekarang I nak bagi tahu pelajar. Tadi pelajar sudah bagi tahu saya, nak cari QS yang baru, kita guna 700 tambah 300 kan? Okey, seperti biasa kita kena tunjuk sekurang-kurangnya satu pengiraan. Dan ini bukan QS lagi, ini QS 1. Menunjukkan ada perubahan. Okey, so rumus dia nak cari QS 1 ini, kita guna QS kosong. Kosong maksudnya yang tadi lah. Yang dalam jadual yang asal ni. QS yang kosong tambah 300. 300 itu dikata apa? Meningkat sebanyak. Maksudnya itu adalah perubahan QS. Okay, so rumus yang saya akan tulis. QS1 sama dengan QS kosong tambah perubahan QS. Okay, QS kosong tadi kita 700. Tambah 300 sama dengan 1000 kg. Okay, so jawapan dekat sini I pun tulis lah. Ini sama dengan
1000. Okay. Diana, bagi saya jawapan yang seterusnya. 1100 kg. Okay, lagi? Sambung. 1200 kg. Okay. 1300 kg, 1400 kg, 1500 kg. Okay, thank you Diana. Okay, cuba apa yang saya nak highlight dekat sini lah. Okay, banyak pelajar nak masukkan sediakan jadual ini tak ada masalah. Cuma dia tertinggal yang ini. Pengiraan dia tak tunjuk. Pastikan anda tunjuk pengiraan yang ini. Okay. Okay, sebelum kita sambung soalan yang seterusnya. Okay, juga sama. Saya nak tanya, apakah kita nak tentukan keseimbangan? Jadi, apakah syarat keseimbangan dia? Kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Ya, thank you. Okay, tetapi kali ini, okay, kalau saya nak cari keseimbangan yang baru ini, pelajar tak boleh tulis QD sama dengan QS dah. Sebaliknya tulis QD sama dengan QS satu. Sebab nampak yang satu ini. Itu menunjukkan yang baru punya. Okay, Intan belum habis lagi. Bagi tahu saya, kuantiti keseimbangan berapa? 1200 kilogram. Okay, harga keseimbangan? RM2. Okay, thank you. Okay, jadi kita pun tulislah kuantiti keseimbangan. Tadi Miss pun tulis QE kan? Tapi sekarang QE 1 menunjukkan yang baru. 1200 kg. Harga keseimbangan juga, tapi ini yang baru punya PE 1. Sama dengan RM RM2. So itu adalah keseimbangan yang baru. Okay. Okay, sekarang juga sama, kita tengok balik soalan tadi tu. Okay, sediakan jadual itu kira sudah adalah sekarang. 2 Roman. Lakar darjah yang menunjukkan pengubahan titik keseimbangan yang baru. So yang inilah tadi yang kita tunjuk tu. Harga dan kuantiti keseimbangan baru. Dan kemudian dia kata pada jawapan B. So kita kena tengok balik kepada jawapan B. Yang ini. Okay, tadi saya kata kita ada buat perubahan terhadap QS. QS yang berubah kan. So bermaksud dia akan memberi kesan terhadap kilo S. Okay, jadi sekarang Miss nak tanya, dia akan menyebabkan kilo S itu beralih ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Okay, label S1. Okay, pastikan anda tunjuk anak panah. Anak panah ini diberi markah. Kemudian kita tengok S1 bersilang dengan T0. Okay, ini E1. Okay, kemudian kita tunjuk harga keseimbangan yang baru. Tadi sudah tahu RM2 kan? Okay, kita tengok semula. Yang ini. Harga keseimbangan yang baru RM2. Kuantiti keseimbangan yang baru 1200 kg. Okay, so ini pun tulislah kuantiti keseimbangan yang baru 1200 kg. Okay, jadi pelajar kena tunjukkan anak panah. Maksudnya harga asal RM2.50, sekarang harga baru RM2. Menunjukkan harga dia sudah turun. Kuantiti keseimbangan tunjukkan. Beralih meningkat dari 1000 kepada 1200. Itu meningkatlah. Okay. Okay, so jangan lupa soalan ini kita gabung punya. So slash D2 Roman. Okay, so inilah cara kita nak jawab. Okay, sekarang kita sambung. Dan seterusnya. Okay. Soalan yang ke D3 Roman. Okay. Hitung perubahan jumlah hasil pada tingkat keseimbangan apabila berlakunya perubahan dalam penawaran. Okey, saya rasa majoriti pelajar tak boleh jawab soalan ini sebab you tak faham apa itu jumlah hasil. Okey, tak apa, Miss cuba terangkan dulu ya. Okey, katakan sekarang I nak diorang bayangkan you memainkan peranan sebagai seorang pengguna. Okey, so kalau pengguna ini dia mestilah beli barang kan? Okey, kalau katakan pengguna ini dia nak makan nasi lemak. Okey. Satu bungkus nasi lemak, harga dia adalah sebanyak RM2. Itu satu bungkus. Okey. Tetapi pengguna ini dia bukan nak satu bungkus. Dia nak 5 bungkus. Okey. Jadi sekarang Miss nak tanya, berapakah jumlah perbelanjaan bagi pengguna tersebut? Esther? RM10. Macam mana you dapat RM10? 5 kali 2. 5 kali 2. Okay, thank you Esther. So, Esther sudah bagi tahu 5 kali 2 kan? So, 2 itu menunjukkan harga. Kali 2, maksudnya darab.
5 itu kuantiti. Bungkus kan bilangan. So, dengan reti kata lain, jumlah perbelanjaan pengguna ini sama dengan 10. Macam mana dapat? P darab dengan Q. Okey, itu dari aspek pengguna. Okey. Tadi pengguna ini membeli nasi lemak kan? Dia beli dengan penjual. So, penjual itu merujuk kepada pengeluar. Juga sama, pengeluar ini dia jual nasi lemak. Okey, dia jual harga RM2. Dia sekarang sudah jual 5 bungkus. Okey, jadi nak tanya berapakah jumlah hasil dia? Dia jual 1 bungkus RM2, dia sudah jual 5 bungkus. 10. 10. Macam mana you dapat? 2 darab 5. Okey, thank you. So, juga sama, jumlah hasil pengeluar ini sama dengan RM10. Okey, macam mana dapat? 2 darab 5. So, bermaksud juga sama, P darab dengan Q. Jadi, apa yang Miss nak simpulkan dekat sini? Okey, tengok dua rumus ini sama punya, P darab Q, P darab Q. Ini adalah jumlah hasil bukan untung ya. Sebab banyak pelajar sentiasa fikir pengeluar penjual ini dia terus dapat untung. RM10 itu bukan untung, itu adalah hasil dia. Okey, cuma tengok rumus yang asalnya sama punya. Cuma kalau kita kaji dari aspek pengguna, kita pakai jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan dalam bahasa English kita panggil total expenses ataupun total expenditure. So, TE. Okey, tadi yang kita tengok itu adalah pengeluar kan? So, kalau pengeluar yang kita pakai punya adalah jumlah hasil. Okey, juga sama P darab Q. Jumlah hasil dalam bahasa English total revenue. So, TR. Okey, so boleh faham ke berkaitan dengan jumlah perbelanjaan dengan jumlah hasil? Rumus dia sama saja iaitu P darab Q, P darab Q. Okey, sekarang kita tengok semula soalan tersebut. Hitung perubahan jumlah hasil. Okey, so I tulis siap-siap dululah. Okey, ini D3 romannya. Dia tanya perubahan jumlah hasil, perubahan TR. Segitiga ini perubahan lah, TR total revenue. So, you sudah tahu perubahan ini macam tadi. You ada nampak kan? Yang ini. Perubahan. Okey, nak cari perubahan ini kita guna baru, yang ini pindah ke depan tolak kan? Tolak yang lama punya. So, bermaksud perubahan TR sama dengan TR1 tolak TR0. Nak cari TR ini, rumus dia tadi Miss pun telah terangkan. Kita guna P darab Q. Okey. So, TR. P darab Q. Cuma ini adalah yang baru punya. So, P1 darab Q1. TR pun sama. P darab Q. Tapi kosong. Asal punya P0 darab Q0. So, bermaksud P1 ini, okey, pelajar kena rujuklah yang keseimbangan yang baru punya. Maksudnya ini berkenaan dengan keseimbangan baru. Ini pula keseimbangan yang asal. Jadi pelajar kena rujuk balik keseimbangan yang baru itu. P dia berapa, Q dia berapa. Kita tengok jawapan pada B tadi. Ini. Yang baru punya. Harga dia RM2, kuantitinya 1,200. So kita pun tulis. Harga dia RM2, kuantiti keseimbangannya 1,200. P0, rujuk balik keseimbangan yang asal. Harga dia RM2.50, kuantiti dia 1,000. So, kita pun tulis. Harga dia RM2.50, kuantiti dia 1,000. Okey, sekarang anda sepatutnya kena tunjuk pengiraan dia dah. 2,400, 1,500. Okey, masyarakat, apakah jawapan anda? Negatif 100. Okey, negatif 100. Okey, thank you Masyara. Okey, sekarang kita cuba tengok. Negatif 100. Yang 100 ini, kita nak letak kg ke? Kita nak letak RM. Okey, pelajar cuba fikir. Dan rujuk balik situasi ini. Rujuk balik jumlah perbelanjaan. Rujuk balik jumlah hasil. Yang pengguna belanja ini dalam RM ke kg. Yang pengeluar tambah hasil ini. RM ke kg. Yadesh? RM. RM. Okey, thank you Yadesh. Jadi pastikan perubahan TR ini anda tulis negatif. RM 100. Okey, dia adalah dalam RM. Okey, so apa maksud ayat ini? Okey, Yadesh, kita belum habis lagi. Kita tengok, kita dengar cari apa. Apa maksud ini? Itu macam mana? Sebab perubahan itu dia ada dua aspek. Dia boleh meningkat, dia boleh menurun. Itu perubahan. Menurun. Apa menurun? Okey, buat ayat yang penuh oleh itu
Oleh itu perubahan hasil menurun. Jumlah hasil telah Menurun. okey, menurun berapa? Menurun berapa ya Dash? Negatif 100. Okey, you sudah bagi tahu menurun tapi you 100, sebut 100. negatif dah. Ya, okey, thank you. So pelajar boleh tulis jumlah hasil telah berkurang Sorry. ataupun menurun. Okey, it's okay. Menurun sebanyak ataupun berkurang sebanyak RM100. Cuma apa yang bisa highlight dekat sini, tanda negatif ini dia menunjuk dia berkurang lah ataupun menurun. Sebab kalau sekadar perubahan, ingat perubahan dia boleh meningkat, dia boleh menurun. Jadi sekarang disebabkan kita dapat negatif, jadi jawapan kita adalah menurun ataupun berkurang. Kalau positif, meningkat. Okey, so itu adalah keseluruhan bagi soalan kuantitatif 3. Kita pun sudah selesailah perbincangan soalan kuantitatif kita yang ketiga tu.